Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Arina dalam mata pelajaran hafazan tahun 2. Okey, hari ini kita nak belajar surah baru. Okey, minggu lepas kita dah belajar surah Al-Fil. Hari ini kita masuk pelajaran kedua, iaitu menghafaz surah Al-Humazah. Hari ni Ustaz nak cerita tentang apa pula dalam surah Al-Humazah ni? Apa yang Allah nak sampaikan dalam cerita surah Al-Humazah ni? Kalau sebelum ni, surah Al-Fil, apa maksud Al-Fil? Kalau kamu masih ingat lagi, Al-Fil tu apa? Al-Fil itu menceritakan tentang tentera bergajah. Tentera bergajah siapa? Tentera Abraha. Kali ni surah Al-Humazah ni agak-agak apa cerita di sebalik surah Al-Humazah ni? Apa maksud Al-Humazah tu tersendiri yang sebenarnya? Kalau nak tahu apa maksud Al-Humazah, apa cerita di sebalik surah Al-Humazah tu, kita baca dulu sama-sama. Tengok dulu apa surah Al-Humazah ni. Okey, untuk hari ni kita akan belajar 3 ayat dahulu daripada surah Al-Humazah, iaitu ayat pertama, kedua dan ketiga. Okey. Okey, jom kita baca sama-sama surah Al-Humazah ayat 1, 2 dan 3. Okey, Ustazah nak sambil Ustazah baca, kamu ikut secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, seterusnya ayat kedua. Allazi jama'a malan wa'addadah. Sekali lagi ayat kedua. Allazi jama'a malan wa'addadah. Seterusnya ayat ketiga. Yahsabu annama lahu akhladah. Sekali lagi. Yahsabu annama lahu akhladah. Okey, kita ulang daripada ayat pertama, kedua dan ketiga. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Okey, Ustazah nak kamu ulang ayat 1 sampai 3. Sampai kamu ingat. Hafal ayat 1, ayat 2 hingga 3. Okey. Apa yang Allah nak ceritakan dalam surah Al-Humazah ni? Apa maksud Al-Humazah ni? Okey, kita tengok muka surat ke-9 dalam buku teks kamu. Apa maksud Al-Humazah tu? Wailul likulli humazatil lumazah. Allah kata kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji. Humazah ni maksud dia pencaci, pengeji. Apa maksud pencaci dan pengeji ni? Pencaci dan pengeji ni ialah orang yang suka mengejek orang lain. Dia suka menghina orang lain. Allah tak suka orang-orang yang suka hina orang lain, memperkecilkan orang lain. Bukan tu saja, bukan orang yang pencaci dan pengeji saja Allah tak suka, tapi dalam ayat seterusnya Allah ceritakan allazi jama'a malan wa'addadah, iaitu yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya.
Allah tak suka. Pertama tadi Allah tak suka orang yang suka mencaci, menghina orang. Dan juga yang kedua, Allah tak suka orang yang dia kumpulkan harta dan hitung kekayaan ni macam mana. Maksudnya tak salah kita nak kumpulkan duit kita, nak kumpulkan harta kita tu semua. Tapi dia terlalu lalai, terlalu leka dengan kekayaan yang dia miliki sampai dia lupa kepada Allah. Dia jadi sombong. Okey. Lepas tu, yahsabu annama lahu akhlada. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Dia ingat dia kumpul duit banyak-banyak, dia kumpul harta dia banyak-banyak semua tu, dia ingat harta tu boleh kekal, boleh bawa masuk dalam kubur. Tak. Tak salah sebenarnya kita nak simpan duit, kumpul harta banyak-banyak. Tak salah, tapi yang penting kita jangan jangan lupa kepada Allah. Sebab setiap nikmat yang kita dapat tu semua daripada Allah. Bila-bila masa je Allah akan tarik nikmat tersebut kalau Allah nak. Okey. Saya ada satu cerita berkaitan dengan pencaci dan pengeji. Itu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada seorang jiran. Jiran dia ni selalu hina Nabi. Bila tiap kali Nabi nak pergi ke masjid, dia akan lalu dekat rumah jiran tersebut. Nabi akan lalu dekat depan rumah dia sebelum sampai ke masjid. Okey, ni masjid saya lukis. Okey. Tapi setiap kali Nabi lalu je, nak pergi masjid, mesti jiran tu dia akan hina Nabi. Dia baling sampah dekat Nabi. Dia baling sampah dekat Nabi, dia hina Nabi semua. Tapi apa Nabi buat? Kalau kita lah agak-agak macam mana? Dah pakai lawa-lawa ni nak pergi masjid, pakai baju Melayu, pakai minyak wangi apa semua, bau wangi dah ni. Lepas tu orang baling sampah dekat kita. Orang ejek kita apa semua. Agak-agak kita marah tak? Mesti kita marah kan? Tapi mulianya akhlak Nabi, Nabi tak marah pun. Nabi sabar je. Nabi senyum je. Walaupun tiap hari Nabi nak pergi masjid je, dia walaupun Nabi nak tiap hari pergi masjid, dia sentiasa kena baling sampah semua, Nabi tak pernah marah pun. Tiba-tiba suatu hari, bila Nabi nak pergi masjid ni, suatu hari tiba-tiba dia nak pergi masjid, lalu depan rumah dia tu, hari ni tak ada sampah pula. Kalau kita orang buat kita macam tu, biarlah dia, suka hati dia lah. Tapi Nabi ni, walaupun orang buat jahat kat dia, dia ambil berat lagi. Dia tanya orang lain, dia tanya mana jiran dia ni tak nampak pun. Lepas tu orang kampung tu cakap apa dekat Nabi? Jiran tu sakit. Rupa-rupanya jiran tu sakit. Sebab tu tak ada baling sampah dekat Nabi hari tu. Jadi mulianya akhlak Nabi ni, walaupun orang buat jahat dekat dia, tapi Nabi buat apa? Nabi pergi melawat dia. Dia pergi rumah jiran dia. Dia buat apa? Dia melawat jiran dia. Jadi disebabkan mulianya sifat Nabi, apa yang terjadi pada jiran Nabi tersebut? Dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab tertarik dengan akhlak Nabi. Jadi kita kena tiru akhlak Nabi. Walaupun orang buat jahat kat kita, orang keji kita, orang hina kita, kita kena sabar. Okey. Itu saja mata pelajaran untuk hari ini. Tugasannya Ustazah nak kamu salin dalam buku tulis hafazan seperti biasa, iaitu surah yang kita belajar hari ini, iaitu surah Al-Humazah. Kamu salin ayat 1, 2 dan 3. Tulis tajuk dalam buku surah Al-Humazah ayat 1 hingga 3. Okey. Assalamualaikum.